Tengok kan kan. Jadi kali ni kita terus masuk dekat apa? Pengamiran kan. Kamu dah belajar belum topik ni? Dah. Dah. Okey tak apa. Kalau dah senang kita buat macam revision je lah. Okey. Buat revision je. Mula-mula kita start dengan tu indefinite integral. Okey, 3.2 pengamir. Kamu belajar dalam bahasa Inggeris ke bahasa Melayu? Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Okey. Indefinite integral. Okey, kita ambil contoh tu. Saya bagi ada contoh satu kat situ. Ada A. Ini simple je lah. Kan? 3x kuasa 2 tolak 6x campur 2 dx. Ini paling basic sekali kan. Paling basic sekali. Iaitu kalau kita nak buat integral, biasanya kita gunakan formula simple je. Iaitu kamu kena plus 1 kemudian turun bawah. Kan? Ini integral. Iaitu tambah 1, lepas tu bawa turun bawah. Itu dia punya simbol dia macam tu lah lebih kurang kan. Jadi yang kat sini simple je lah. Dia akan jadi 3x plus 1 jadi cube turun bawah. Tolak 6x 1 tambah 1 2 square turun bawah plus Cikgu, kalau ya okey. cikgu ada tunjuk skrin ke? Oh ya ke? Jap jap jap. Saya tengok. Oh patut tak nampak kan? Jap jap jap. Okey. Nampak? Nampak. Oh, okey tadi tak nampak. Okey, sekejap. Saya adjust. Okey, boleh nampak clear ke? Filmnya? Boleh. Okey? Ah. Boleh ya? Okey, kita teruskan je ini 2x tambah c. Okey? Yang ini saya rasa yang simple macam ni kamu dah belajar kan? Simple macam ni. Jadi terus dia simplify, dia akan jadi ni habis x cube minus ni habis dengan 3x square plus 2x plus c. Kan? Formula dia senang aja. Tambah 1 turun bawah. Itu integral. Kan? Tambah 1 turun bawah. Yang ini yang paling basic sekali kan. Iaitu kita gunakan formula dia. Kalau kita bagi tahu guys tu y equal to ax power by n. Maksudnya integration y kita akan dapat a x n plus 1 over n plus 1. Ni saja. Boleh? Ingat lagi ni kan? Okey. Kita masuk yang B kan? Okey, masih lagi contoh satu. Saya ajar kamu satu-satu kan? Okey. Jadi untuk B pula, dia bagi dalam bentuk berbeza sedikit iaitu 2/3x kuasa 3 campur situ x kuasa 3 kuasa 5 sorry. Tak pernah nampak okey dx. Okay, untuk soalan macam ni, biasanya kita akan tukarkan indeks ni ke dalam bentuk indeks kat atas dulu. Bentuk fraction ke dalam bentuk indeks dulu. Tukar, jadi simbol integrate ni mesti ada lagi. Sebab kita tak buat lagi integrate. Kita tak integrate dia, kita hanya change saja 2x negatif 3/3 campur 16 x kuasa negatif 5. Ini belum buat apa-apa lagi. Hanya tukar saja. Lepas tu baru kita buat. Masa kita integrate dia, baru dia hilang cacing kat depan ni. Dia akan jadi apa? Formula kita 2x tambah 1, dia akan jadi negatif 2. Negatif 2 turun bawah, dia jumpa 3, dia akan jadi negatif 6. Okey, sama kat ni. Tambah 16, x tambah 1, dia akan jadi negatif 4. Negatif 4 turun ke bawah, tambah c. Okey, kemudian kita bagi cantik balik. Simplify bagi cantik. Contoh macam ni bagi cantik, 2 dengan 6 ni boleh potong. Ni
3 dan yang ini turun balik. Kuasa negatif turun semula ke bawah. Dia akan jadi kalau kamu tengok kat sini negatif ni saya akan letak ke atas sebagai negatif 1/3 X kuasa 2. Itu cara kita tulis dengan cantik. Okay. Sama kat ni. 16 dengan 4. Dia potong. Tinggal 4 kat sini. Negatif ni kita akan tulis ke atas. Tolak 4 per X kuasa 4 tambah C. Jadi bila jawapan kamu cantik, nanti jawapan kamu akan sama dengan skema. Jadi pemeriksa akan mudah. Kan? Sebab kamu nanti SPM nanti kamu kena tulis dengan jelas tau. Kan? Dia tulis dengan jelas sebab apa? Semua kertas soalan kamu akan di-scan dan dihantar kepada pemeriksa. Pemeriksa tak akan dapat yang apa? Physical punya paper dia tak dapat. Okey? Kamu jaga kat situ. Boleh Helmi? Boleh tu. Boleh Okey. Saya terus Kalau tak ada apa saya terus laju je. InsyaAllah kalau dapat banyak bagus tak kan? Okey, C sama kat cerita dia, cuma beza dia sedikit je, basic ulang kaji basic balik. 3T tolak 4 kat sini. T tambah 2 DT. Okey, cuma kat sini sama kan macam tadi, kita tak boleh buat integration lagi untuk dua bracket sebab dia tak ada formula macam differentiation, tak ada. Jadi kamu kena expand macam mana pun. Kena expand, kita akan dapat kat sini masih lagi simbol ni. Kita akan dapat 3T kuasa 2. Okey, tambah 6T tolak 4T tolak 8. Okey, saya masih lagi simplify lagi. Sebab ada dua ni perlu disimplify. 3T kuasa 2 tambah 2T tolak 8. Okey, kat sini DT. Kalau kamu terlupa buat DT ni tak ada masalah. Kan? Okey. Cuma kamu kena faham bila masanya kamu nak buat integration. Sampai kat sini dah boleh integrate. Jadi 3T kuasa 3 per 3 campur 2T kuasa 2 per 2 tolak 8T campur C. Ini paling basic lagi. Masih lagi basic. Simplify kan. Mati. Yang tinggal T cube plus T square minus 8T plus C. Yang ni masih lagi menggunakan konsep yang sama. Contoh satu ni konsep dia basic je. Kan? Cuma dia ada ubah sikit. Sikit-sikit soalan tu akan naik sikit-sikit. Macam soalan ni perlu expand dulu. Soalan tadi perlu tukar indeks kepada indeks negatif dulu. Kan? Okay? Soalan D. D apa dia punya trik dia? Dia bagi dalam bentuk fraction. Soalan D dia bagi dalam bentuk fraction. Jadi kalau kamu jumpa soalan macam ni, pengamiran R kuasa 3, R kuasa 5, dr. Sama juga cerita dia macam tadi. Maksudnya dalam integration kita tak ada formula. Kita tak ada macam pembezaan, ada question rule, ada product rule, tak ada. Dia tak ada. Jadi kalau kamu jumpa benda ni, kamu kena pecahkan dia. Pecahkan dia, dia akan jadi integration. Yang ini 4R kuasa 2 per R kuasa 5 tolak R kuasa 3 per R kuasa 5. Kamu kena pecahkan dia satu-satu macam ni. Bila pecah, kita belum buat lagi. Semuanya masih ada. Simplify aja. Ni, kita akan dapat kat sini. R2, R5. Kita boleh simplify. Akan jadi yang kat sini akan jadi R5 tolak 5 kat atas ni. Dia akan jadi 4R kuasa negatif 3. Sama kat ni. Buang tolak 5 kat atas ni. Dia akan jadi tolak R kuasa negatif 2. Okay. Tapi kita hanya simplify. Belum buat integration lagi. Bila kita integrate, dia akan jadi apa? 4R, ini tambah 1. Dia akan jadi negatif 2 per negatif 2. Tambah 1 kan. Tolak R kuasa tambah 1. Akan jadi negatif 1 per negatif 1 tambah C. Bila simplify, yang ni boleh potong. Tinggal 2 negatif ni naik atas. Dia akan jadi negatif 2 per R square
Negatif dengan negatif dia akan jadi positif. Yang ini tinggal 1/R tambah C. Pastikan. Boleh? 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 Boleh. Okey. Pergi dekat E terus. Dia masih lagi bahagian pertama. Masih basic. Tapi dia dah ada trik-trik kat question dia. Kan? Ada tricky question sikit. Kat sini dia combine C dengan D. E ni C dengan D dia combine kan. Dia buat kat situ. Dia bagi H minus 2 square divide by H power by 4. DH. Nampak? Yang mana? Kamu kena expand dulu, kemudian kamu kena pecah. Dia 2 kali kena buat. Mula-mula kita expand dulu. Jadi kat sini, expand kita akan dapat H square minus 4H. Kemudian plus dengan 4. Lepas tu kita kena pecah. Terus kita buat satu-satu. H4, H4, H4. Macam tu. DH. Sekarang kita dah boleh simplify lagi. Masih lagi dalam simplify. Dia akan dapat kat sini 2 tolak 4 H negatif 2. 1 tolak 4 H negatif 3. Yang ini 4 naik terus 4 H negatif 4. Okey. Baru kita boleh buat integration. Integration simple ya sebenarnya. Tapi kadang-kadang nak pergi ke integrate yang susah sikit. Sangkut kadang-kadang. Sini dah boleh jadi H negatif 1 over negatif 1 minus 4H negatif 2 over negatif 2. Sini plus 4H negatif 3 over negatif 3 plus C. Simplify. Negatif naik atas akan jadi negatif 1/H. Negatif-negatif mati. 4, 2 boleh potong tinggal 2. Kita akan dapat plus 2 over H square. Positif, negatif, negatif. 4/3 tak boleh buat apa-apa. Jangan usik dia. 4/3 H kuasa 3 tambah C. Boleh? Okey. Kita pergi next pula. Macam mana kita nak buat infinite integral untuk bracket pula. Untuk bracket. Okey. Padam Kita pergi dekat example tu. Yang ini kalau masuk exam, bracket ni dia susah sikit. Jaga-jaga. Sebab tu kalau bracket ni, kalau kamu mampu expand, kamu expand. Kalau kamu mampu expand, kamu expand. Contoh kalau square boleh expand, expand. Kalau tak boleh expand, tak payah expand. Contoh macam ni. Example 2 ni dia bagi kat situ. Find indefinite integral kat sini. A, integration 9, 3x minus 5 power by 5. Macam ni macam mana nak buat? Kan? Jadi kalau kamu tengok dalam buku, dia guna konsep substitution. Dia guna konsep substitution. Saya akan ajar kamu satu konsep yang simple, kan? Yang kamu boleh faham, hanya kamu ingat je. Contoh macam ni, cara dia senang je. Yang pertama, yang ini dah okey, dah boleh buat. Apa kita buat? Kalau ada bracket yang power dia besar, kita tak mampu nak expand, langkah pertama, kita salin saja bracket tu. Orang depan ni pun termasuk, jangan ubah apa-apa, salin saja. Okay. Power dia macam biasa. Dalam integrate, kamu kena plus 1 turun bawah, sama. Okay. Cuma dia ada extra, satu je. Extra, kamu kena differentiate yang dalam bracket, letak kat bawah. Kamu kena differentiate dia. Kamu kena buat dy dx dia kan. 3x tolak 5, differentiate, kita akan dapat 3. Itu jawapan kita. Plus C, macam tu. Okay. Ini berlaku bila-bila. Kalau ada bracket yang kamu tak mampu nak expand. Ini cara dia buat. Okay. Bila kita simplify, kita akan dapat 9 dengan 3 ni boleh potong. Yang ini dengan ini boleh potong. Okay. Yang tinggal adalah apa?
3x minus 5 power by 6 divide by 2 plus c. Perhatikan betul-betul. Boleh faham ke ni? Boleh Okey. Sama dekat B. B dia ubah sikit sebab apa? B dia punya bracket tu, dia punya power dia adalah negatif. Kan? Dia kat bawah. Kita tengok. B kan? Saya padam kan? Okey. Untuk B, kalau kamu tengok dia integration. Ini 6 divide by 5. 1 minus 2x power by 4 kat situ. Dx. Sama juga. Nampak? Bracket dia ni, kita tak mampu nak expand. Bila tak mampu nak expand, kita akan buat apa? Kita buat naik ke atas dulu. Kan? Ni, buat naik ke atas. Ni. 1 minus 2x power by negative 4 over 5. Okay. Dx. Sekarang kita dah boleh buat integration dia dah. Macam mana konsep dia? Simple je. Ni jangan ubah dua-dua orang ni. 6, 5, saya tulis kat tepi. Okay. Yang ini bracket pun jangan ubah. Okay. Power dia saja efek. Power dia apa? Plus 1, negative 3, turun bawah, negative 3. Okay. Jangan lupa. Lepas tu kena buat lagi. Yang ini turun. Dia punya differentiation dia kena turun ke bawah. Kamu kena buat differentiation dia. Ini akan jadi negative 2 plus C. Macam tu. Okay. Jadi apa jawapan kita? Kita simplify. Bila kita tengok kat sini 6, 3, 2, 6. 6 mati. Tum. Negatif dengan negatif pun mati. Akan jadi positif. Yang tinggal tu saja. Jadi jawapan kita adalah 1/5 1 tolak 2x kuasa 3 tambah C. Boleh? Ini bukan senang tengok kan. Kalau kamu boleh faham ni okey. Insya-Allah lah kan. Soalan exam biasanya kebanyakan kalau dia nak trik untuk integration, dia buat ni lah bracket yang besar. Kan? Ramai yang sangkut. Sebab kalau kamu buat substitution dia panjang cerita dia. Okey? Kita tengok soalan nombor 3 pula. Example 3 kat situ. Question dia beritahu apa? Find the equation of the curve. Dia suruh cari equation of the curve. Okay. That has the gradient function. Dia bagi gradient function. Gradient function 3x minus 2. Kat situ. And pass through point dia ada pass through, ada point dia adalah 2 negative 3. Okay. Simple dia macam ni lah. Soalan pertama dia nak apa? Equation of the curve. Kamu kena tahu formula. Apa formula equation of the curve? Y equal to integration dy dx. Ini formula untuk equation of the curve. Okay. Jadi kena ada dy dx, nampak? Bila kita buat benda ni, nanti kita akan dapat ni dalam dy dx ni, bila kita buat indefinite integral, kita akan ada nilai C. Nampak? Nilai C ni kita kena cari nilai C ni dengan menggunakan koordinat tertentu. Sebab tu dia bagi koordinat. Nampak? Itu kita panggil dia, kita nak buat apa? Equation of the curve. Kan? Okay? Jadi kat sini mana dy dx? Dy dx juga dikenali sebagai gradient function. Dy dx. Jadi kat sini kita nampak benda ni, maksudnya kita tahu dah. First kali dy dx dia adalah equal to 3x minus 2. Yang pertama. Okay. Jadi kita masukkan dapat formula tu, maka
Y sama dengan integration 3x plus 2. Dia simple je sebenarnya. Dx. Jadi kita akan dapat kat situ 3x square over 2 plus 2x plus c. Itu saya bagi tahu tadi. Kita akan dapat nilai c. Nilai c ni kita kena cari dengan substitute dia punya koordinat. Bila substitute koordinat, y kita adalah negative 3 equal to 3 x kita 2 square divided by 2 plus 2 plus c. Kita akan dapat. Jadi kita akan dapat kat sini berapa ni? 6, 10. 10 c sama dengan negatif 13. Semak tengok apa ni Helmi. Saya tak ada kalkulator lah Helmi. Jawapan kita akan dapat y equal to 3x square over 2 plus 2x minus 13. Betul ke? Cikgu, saya dapat negatif 5. Negatif 5. Sekejap yes. Sorry. Negatif 5. Betul? Ini 3, 4, 12. 12 bahagi 2, 6. 6 campur 4, 10. 10 pindah sebelah. Bukan tolak 4 je. Tolak Bukan 6. 3x tolak 2. Yang ni? Bukan equation tu tolak dengan 4. Ni ini tambah kan? Daripada sini. Kejap. Jangan pakai yang ini. Kamu kena pakai yang ini, y ni. Kita pakai yang ini. Jadi kita akan gantikan y itu negatif 3. Kemudian x ni saya gantikan dengan 2. Koordinat dia 2. Jadi sini akan dapat 12 bagi 2, 6. 6 campur 4, 10. 10 pindah sebelah, negatif 10. Negatif 13. Okey. Okey, Almi? Boleh. Okey. Check. Saya kadang-kadang saya check juga tengok. Boleh Kita pergi dekat. Terus. Kita pergi dekat example 4. Okey. Tengok. Contoh 4 pula. Cerita dia. Okay, example 4 kat situ soalan dia kata apa? The gradient function of the curve. Yang ni mudah sebab apa? Dia bagi jelas. Dia kata dy dx is equal to kx minus 48 divided by x cube. Ini dia bagi dy dx. Tadi dia tak bagi. Kamu kena faham sendiri. Gradient function tu adalah dy dx. Okay. Where k is a constant, given that the tangent to the curve, tangent to the curve and at negative 214 is parallel to x-axis. Okay. Dia kata tangent to the curve. Bila tangent yang kamu kena faham, cerita dia adalah gradient of tangent. M tangent. Yang penting gradient tangent. Gradient tangent pada negative 214 adalah parallel to x-axis. Okay. Apa x-axis? Ini x-axis. Nampak? X-axis ni maksudnya apa? Dia punya dy dx iaitu dia punya
gradient dia adalah equal to 0. Itu X exist. Ini cerita dia ni, kena faham cerita ni macam tu je. Jadi maksudnya kat sini, bila dia kata gradient tangent parallel, parallel maksudnya apa? Dia punya gradient dia sama. Okay, kalau parallel maksudnya gradient dia sama. Jadi M tangent kita juga adalah sama dengan 0 pada ketika negatif 2, 14. Ini kena faham cerita ni je. Okay. Jadi daripada sini, apakah M tangent? Formula kita, M tangent, M adalah sama dengan dy dx. M adalah sama dengan dy dx. Jadi kita boleh gantikan kat sini. Jadi K kita, jadi K X negatif 2 tolak 48 per dengan negatif 2 kuasa 3. Sama dengan berapa dy dx? 0. Kenapa 0? Sebab gradient dia parallel. Okay? Selesaikan ni, kita akan dapat jawapan. Selesaikan ni, saya selesaikan. K negatif 2K is equal to, kat sini saya bawa, saya pergi jadi negatif. Ini 8, 48, 6. Negatif 6. Okay, jadi K equal to 3. Ni, okay. Cuba fahamkan ni dulu, Helmi. Ada apa question kat sini? Tak ada, Okay. Kalau tak ada, saya teruskan je. Terus, bila dah dapat K ni, maka kita akan dapat dy dx yang sebenar. Jadi, kita punya dy dx kita dah jadi 3x minus 48 over x cube. Sebab apa? Sebab soalan dia seterusnya, dia minta find equation of the curve. Apa formula untuk equation the curve? Y equal to integration dy dx. Baru kita boleh buat integration apa? Integration tu 3x minus 48. Bawa siap-siap naik atas. X kuasa negatif 3. Kan? Yang ni kita buat dia punya integration dia. Kita akan dapat kat situ 3x square over 2 minus 48x negatif 2 over negatif 2 plus C. Okay, yang ni boleh simplify dekat sini lah. 48 dengan 2 ni boleh simplify. Kita akan dapat 24. Jadi equation kita akan jadi Y equal to 3x square over 2 plus 24 over x square plus C. Jadi kita kena gunakan koordinat yang dia bagi ni lagi sekali untuk nak cari C pula. Jadi Y dia adalah 14. Dia punya X dia negatif 2. Jadi 3 negatif 2 square divide by 2 plus 24 negatif 2 square plus C. Okay. Ini lagi sekali kita tengok ni. 12, 6, 6, 4, 6. 6 campur 6, 12. Jadi C 14 tolak 12, 2. Jawapan kita final adalah Y equal to 3x square over 2 plus 24 over x square plus C. Walaupun soalan dia pendek je ni, tapi dia punya cerita dia panjang. Boleh, Helmi? Okay? Okay. Jadi untuk praktis yang pertama tu, kamu boleh try tengok. Saya akan ambil 3 question, kamu try buat dulu. Nanti kita bincang. Okay? Kita ambil yang ni sikit lah. Kamu try untuk praktis number 4. Okay, number 7 dengan number 9. 3 soalan je. Kan? Cuba. Okay, praktis tu.
Try lah. Kita ambil dalam masa lebih kurang 3 minit. Biasanya boleh buat 3 minit ni. Dan 3 soalan. Cuba. Nombor 4, 7 dan 9 je kau. 4, 7 ke 9-nya. Yang lain tu lebih kurang je. Saya ambil lebih kurang. Kalau nak buat semua tak sempat lah ni. Okey, 3. Cuba kejap Tak berapa clear. Kamu nampak clear tak? Tak jelas sangat. Tak jelas sangat Dia kelabu ni. Dia Sekejap, saya tukar kamera tengok. Kamera ni clear tak? Yang ni okey? Jelas juga. Yang jelas okey. Jadi tengok yang pertama ni senang je. Yang ni konsep yang pecah tu kan. Dia akan jadi ni integration pecah 2x kuasa 2 per x kuasa 4 campur 9x kuasa 4. Sini kita potong. Warna atas simplify dia akan jadi 2x kuasa negatif 2 campur 9x kuasa negatif 4. Itu. Jawapan sini kita akan dapat 2x kuasa negatif 1 per negatif 1 campur 9x kuasa negatif 3 per negatif 3 campur C. Kamu simplify. Sini akan dapat negatif 2 per X. Sini yang akan jadi potong 3. Negatif 3 per X kuasa 3 tambah C. Okey. Dapat? Dapat. Okey. Yang ini kuasa ni senang je. Yang ni senang. Dia salin je 10. Yang ini terus 1 tolak 2x kuasa. Yang ini 5 per dengan 5 turun. Kemudian sebelah dia tarik turun. Negatif 2. Jadi kita akan dapat 5. Semua tinggal negatif je. Jawapan kita adalah final kita akan jadi apa? Negatif 1 tolak 2x kuasa 5 tambah C. Negatif ada. Sebab negatif ni. Seorang je.
Okey. Yang ni. Yang ni sama juga cerita dia. Cuma sebelum kita buat ni kita naik atas dulu. Kan? Yang ni 4 1 tolak X kuasa negatif 5/3 dx. Jadi kita akan dapat kat sini 4/3 salin bracket 1 tolak X kuasa negatif 4. Turun pun negatif 4. Turun lagi. Ni differentiate dia adalah negatif 1 plus C. Jadi kita simplify, kita akan dapat ni 4 dengan 4 mati, negatif dengan negatif pun mati. Yang tinggal apa? 1/3 1 tolak X kuasa 4 tambah C. Dapat Almi? Okey? Dapat. Okey, yang lain tu lebih kurang lah. Kita pergi kat sebelah pula. Nombor 10. Ini kita bincang terus. Okey, nombor 10. Given that integration dia dibagi kat situ 3 divide by 1 plus 2x power by 4 dx kan equal to, yang ni senang tak? Cuma dia bagi dalam bentuk berbeza soalan dia. Itu je. Kan? Tambah C. Sama je cerita dia. Dia suruh buat pengambilan je lah. Kamu integrate dapat, bandingkan je. Compare. Kan? Yang ini sama juga. Kita buat macam biasa. Integrate 3 1 plus 2x power by negative 4 dx. Kemudian kita akan buat kat sini. Kita akan dapat 3 1 tambah 2x kuasa negatif 3 turun bawah. Negatif 3 differentiate masuk akan jadi 2. Okey, tambah C. Okey, sebab soalan dia bagi dalam inline satu baris ni, kita pun buat satu baris juga. Tak payah turunkan semula ni ke bawah. Jadi saya matikan ni saja. Kita akan jadi negatif 1/2 kat depan. Ni dengan ni negatif 1/2. Kemudian 1 tambah 2x kuasa negatif 3 tambah C. Macam ni je. Tak perlu turun ke bawah sebab dia bagi macam ni. Kita compare je. Ni jawapan kita. Saya akan dapat K equal to negatif 1/2 dan N kita equal to negatif 3. Boleh Okay? Okey, Elmi Okay. Boleh kan? Terus nombor 11. Saya banyak-banyak ni kita buat ni kita tak tahu tau yang mana. Ni gain kamu punya experience je lah kan. Tak tahu macam mana, yang mana satu masuk exam kita tak tahu. Bentuk macam mana tak tahu. Kita buat je lah. Kita try bincang kan. Okay. Nombor 11. The gradient function of straight line is dy dx. Dia bagi simple je. Dy dx equal to 3. And if the straight line pass through the point negative 2 and negative 4, find the equation of the straight line. Yang ni simple ya, equation of straight line. Cuma kamu jangan terkejut lah. Tadi equation of the curve. Equation of the curve maksudnya kita akan dapat x kita is more than, power dia more than 1. Kan? Bila dia kata equation of straight line, maksudnya kaedah dia sama. Iaitu y sama dengan integration dy dx. Sama kaedah dia. Cuma kita akan dapat equation kita, x kita tu nanti power by 1 lah. Sebab dia straight line. Jadi kita buat, kita akan dapat kat situ y equal to integration 2. Dia simple je. Kadang-kadang pelajar confuse kat sini lah. Sebenarnya simple je. Ni je soalan dia. Kita akan dapat kat situ y equal to 2x plus c. Macam tu. Ambil koordinat ni masuk.
kita akan dapat negative 4 equal to 2 negative 2 plus C. Kita akan dapat kat sini. Cikgu. Ya. dy over dx sama dengan 3. Oh, 3. Oh, sorry. Salah salin pula kan. 3 Elmi. Ini 3x kan sini kan. 3x sini 3. Okey. Oh, cantik. AC kita akan dapat kat sini negative 6 jadi 2. Jadi y akan dapat 3x plus 2. Okey. Trik dia soalan ni sebab apa? Biasanya kita hafal benda ni adalah equation of the curve. Kan? Dia boleh juga jadi straight line. Apabila kita punya dy dx dia constant saja, nombor saja kan. Okey. Boleh? Nombor 12 pun sama cerita dia. Nombor 12, kat sini saya boleh buat terus nombor 12 kat sini. Nombor 12 dia bagi situ direct, dia bagi dy dx sama dengan 6x minus 2. Kemudian dia tanya express y. Cara dia lain sikit, express y. Kan? Dia kata if y equal to 9 and x equal to 2. Cara dia nak express y. Ini sama lah kita tahu, kena tahu. Y adalah integration dy dx. Jadi kita boleh dapat terus kat situ integration 6x and minus 2. Kita akan dapat kat itu sama dengan 6x square divide by 2 minus 2x plus c. Kita boleh simplify kat sini. Jadi kita akan dapat situ jawapan kita. Sekejap saya padam sekejap. Dia dah langgar yang ni. Padamlah. Okey. Jadi y equal to 3x square minus 2x plus c. Masuklah. Substitute saja y equal to 9. 3. 2 square minus 2 plus C kita akan dapat kat sini 12 tolak 4. Jadi 8, 1. Jawapan kita Y sama dengan 3x square minus 2x plus 1. Ini pun senang juga. Boleh, Helmi? Boleh. Okay. Nombor 13 pun sama. Dia trik dia. Dia pusing soalan tu. Dia buat dalam bentuk. Dia kata given that 2x plus dy dx equal to 6. Nampak? Soalan dia express y. Kan? Tapi dia nak C jugalah sebab soalan ni dia tricky. Ini sebenarnya senangnya kamu substitute sebelah. Kamu punya pindahkan ke sebelah. Dy dx adalah sama dengan 6 tolak 2x. Pindah je. Kan? Bila pindah, kita dah boleh dapat lah y. Formula kita y equal to integration dy dx. Macam tu. Jadi kita akan dapat jawapan kita y sama dengan integration 6 minus 2x. Dah senang lah. 6x minus 2x square divide by 2 plus c. Bagi cantik, y equal to 6x minus x square plus c. Dia cara dia tanya soalan ni, dia trik-trik ni kita kadang kita buat latihan, dia ubah sikit je. Ubah sikit. Sikit-sikit dia ubah. Okey? Boleh? Boleh. Nombor 13. Okey, nombor 14 lah. Allah, habis dah tu. Nombor 14, macam mana dia tanya soalan dia? Dia kata find equation of the curve. Kan? Dia bagi gradient function dy dx. Gradient function 3x minus 1 cube. And pass through. Kamu dah tengok soalan ni. Kita dah masak lah soalan ni. Betul tak? Kan? Biasa dah. Dia bagi dy dx nak cari equation of the curve. Formula kita y equal to integration
3x minus 1 cube. Pak, kan? Jadi kat sini tak mampu kita nak expand, kita terus buat konsep bracket tu. Jadi y equal to 3x minus 1 power by 4, turun pun 4, tarik turun 3 plus c. Okey, sampai kat sini kita hanya perlu gantikan saja y equal to 1, x pun equal to 1. Jadi 3 1 minus 1 power by 4 over 12 plus C. Sini kita akan dapat 2 kuasa 4. 2 kuasa 4, 16. 16 bahagi 12. 4 per 3. Jadi 1 tolak 4 per 3. Kita akan dapat C kita negatif 1 per 3. Okey. Jadi kita dah dapat. Kita tulis bagi cantik lah cerita dia. Jadi equation kita adalah y equal to, mana tadi? Ini 3x minus 1 power by 4 divide by 12 plus plus minus 1 over 3. Okey. Ini tapi kalau kamu nak samakan dia punya denominator ni boleh lagi. Kan? Kalau samakan tapi tak cantik, biar macam ni pun tak apa. Cukup. Boleh, Amy? Okey? Boleh. Sekarang saya bagi kamu pula. Saya dah buat ni, kamu pula. Boleh? Nombor 15. Okey, try. Terus buat. Sementara saya salin sikit ni, kamu terus buat. Nombor 15. Given that curve has gradient function 1 over 3 minus x squared. Pass through point. Oh, yang ni dia bagi point dia ni. Pelik-pelik. Jaga-jaga kan. Soalan sama juga. Find equation of the curve. Okay. Cuba. Boleh? Okay, dapat dah? Simple je kan? Jadi kamu boleh terus buat kat sini. Kita terus buat y equal to integration dy dx kita terus naikkan ke atas. Jadi 3 tolak x kuasa negatif 2 kat situ. Okay. Dx. Kamu pun terus buat, dia akan jadi apa ni? Dia akan jadi 3 tolak x kuasa negatif 1, turun pun negatif 1, tarik pun negatif 1. Tambah C. Okey. Ini kita dapat kat sini. Y sama dengan ni positif, habislah. Maksudnya yang tinggal 1 per 3 tolak X saja. Kan? Kuasa 1 kalau tak nak letak bracket pun tak apa. Terus tambah C. Cuma nak cari C tu dia bagi nombor yang agak bila melibatkan pecahan lah kan. Jadi yang ini biasanya kita akan tukarkan jadi improper fraction. Jadi dia akan jadi kat situ 3 per 2 Y kita sama dengan 1 per 3 tolak 2 tambah C. Dia senang lah. Kan? Jadi 1 tambah C. Jadi kita tahu kat sini. Jadi 3 tolak 1. 3 per 2 tolak 1 sama dengan C. Jadi C adalah 1 per 2. Jawapan final kita adalah Y sama dengan 1 divide by 3 minus X plus 1 over 2. Sama tak, Amy? Okay? Boleh kita tengok terus ni nombor 15 dah. Kita terus pergi dekat
soalan nombor 16 sama. Saya tengok 16 tu kamu boleh buat. Ya, kita nak skip sikit 16 sama. Okey, nombor 17. Saya pergi. 16 saya simpan untuk kamu boleh buat lah tu. Nombor 16. Nombor 16 tu agak mudah jugalah. Kan? Okey, kita pergi 17 terus. Okay, 17 kat sini dia bagi the gradient function of the curve, dia bagi dv dt. Dv dt sama dengan bx minus 4. Yang ini kamu akan jumpa banyak nanti dalam bila kamu buat kinematik nanti dv dt ni, okay. Where b is the constant, given that negative 2 and 1 is turning point of the curve. Yang ni perkataan dia penting. Negative 2, 1 adalah dia punya apa? Turning point. Turning point of the curve. Okay. Find, soalan dia. Find, okay, kat situ A, value of B, B, equation of the curve. Okay. Jadi kat sini kita terus pergi dekat soalan ni, kita dapat ayat yang penting adalah turning point. Apa maksud turning point kat sini kan? Okay, kamu kena ingat turning point membawa maksud dy dx equal to 0. Turning point. Turning point ni antara perkataan-perkataan yang keyword dalam apa kita belajar dalam differentiation. Turning point, stationary point, maximum point, minimum point. Semua tu benda yang sama. Semua benda yang sama, iaitu melibatkan apa? Dy dx equal to 0. Okay. Jadi kat sini kita akan dapat B. Sebenarnya soalan macam soalan kita dah pernah buat lah tadi. Nampak? Cuma tadi dia bagi parallel to x axis. Sekarang dia bagi turning point pula. Dia tukar-tukar macam tu. Okay. Jadi point pertama nak cari B, kita just buat dv dt ni equal to 0. Tu je. Terus kamu akan dapat jawapan. Kita akan dapat itu bx minus 4 equal to 0. X kita berapa? Negative 2. Jadi negative 2b minus 4 equal to 0. Negative 2 equal to, setinggal b pula, equal to 4. Jadi b equal to negative 2. Dia tambah sikit. Dia combine differentiation dengan integration. Equation of the curve dah senang. Bila kita dah ada dv dt dah senang. Okay, sekarang ni kita punya dv dt kita adalah sama dengan negative 2x minus 4. Jadi kita dah boleh buat dah y pula, sorry. Bila dia pakai dv dt, jadi curve kita akan jadi v equal to integration and dv dt. Dia kita tengok siapa kat depan dia, huruf dia kan. Okay. Jadi kita akan dapat kat situ integration negative 2x minus 4. Dia senang je. Okay. Kita terus dapat negative 2x square minus 4x plus c. Lupa per. Saya selalu tertinggal tu. Dah tambah satu, tak turun bawah. Kan? Okay. Equal to v. Jadi kita masukkan koordinat kita kat situ. Yang ini mati. Yang tinggal apa? V kita adalah 1 sama dengan negative 2 square minus 4 negative 2 plus c. Okay. Jadi kita akan dapat kat sini negative 4 plus 8 plus c equal to 1. Kita akan dapat situ negative 3. Jadi jawapan kita v equal to negative x square minus 4x minus 3. Okay.
Boleh? Boleh. Okey, okey. Saya teruskan. Kita tengok nombor berapa ni? 18. Okey. Okey, nombor 18, dia trik sikit. Dia bagi apa? Kx squared minus 6x is a gradient function of the curve. Jadi y dx, gradient function of the curve kan? Okey. Kemudian dia kata the straight line, dia bagi straight line, pula y minus 9x plus 5 equal to 0. Dia kata is a tangent to the curve. And it's a tangent to the curve at point -1, -9. Okey, sekarang apa kita nak kaitkan? Kan? Ini sama kaitan. Formula yang kita kena ingat adalah gradient of tangent equal to dy dx. Yang ni. Formula dia. Jadi gradient of tangent. Nak dapat gradient, kita kena tukarlah equation ni menjadi y equal to 9x minus 5. Nampak? Jadi dia akan jadi equation dia y equal to mx plus c. Jadi gradient kita adalah 9. So m tangent dia adalah equal to 9. Dia ada kaitan. Okay? Jadi kat sini kita boleh masuk. Kita ada dy dx, kita ada gradient. Kita dah boleh combine. Jadi kita akan jadi apa? K x squared minus 6x is equal to 9. Nampak? Dan berapa x? Dia bagi x negative 1. Jadi K negative 1 square minus 6 negative 1 equal to 9. Kat situ, kita akan dapat yang ini K yang ini 6 di sebelah adalah equal to 3. Boleh? Tengok ni dulu. Dia kaitkan ni pula. Formula ni. Yang penting. Dia kira yang kalau sangkut tu maksudnya kita lupa formula, kita sangkut. Lupa formula sangkut. Tu kena ingatlah formula ni. Equation of the curve dah senang. Integration senang. Bila dia kait dengan differentiation je problem sikit. Integration dia dah senang. Sebab apa? Y equal to integration of dy dx. K kita dah ada. Jadi kita dah boleh masukkan lah 3x squared minus 6x. Dah easy lah. Kat sini. Jadi kita akan dapat 3x cube over 3. Okay. Minus 6x squared over 2 plus c. Jadi kita boleh simplify. 3 kat sini. Jadi kita akan dapat jawapan y sama dengan x cube minus 3x squared plus c. Masukkan koordinat yang sama. Mana koordinat? Oh ni, jauh betul lah cari koordinat ni. Kan? Koordinat negative 1, negative 9. Okay, negative 9, negative 1 cube minus 3 negative 1 plus c. Jadi kita akan dapat negative 1 plus 3, 2. Jadi kita akan dapat c akan dapat negative 11. Itu. Jadi final answer kita, equation of the curve kita adalah y equal to x cube minus 3x squared minus 11. Okay. Kat sini apa? Dia revise sikit pasal benda ni pula. Ni. Nampak? Dia combine macam ni. Kadang-kadang mengelirukan tu. Okay. Boleh Ami? Saya teruskan? Sempat ambil kan? Okey. Dah nombor 19 pula 19.
Okey, nombor 19 kat situ. Saya bagi kat situ, on a certain day at a certain place, the rate of increase of temperature with respect to time t is given by, and dia bagi d theta over dt equal to 1 over 2 14 minus t. Ini ayat dia saja, okay. Find the value of t when theta is maximum. Ayat dia ni. Dia kata find the value of t. Find t when, saya ringkaskan, when theta is max. Okey, ini ayat dia. Yang ni saya sebut tadi tu. Turning point, stationary point, apa lagi ni? Maximum point. Kemudian minimum point. Semua benda yang sama. Ini maximum. Sama. Menunjukkan apa? Dy dx equal to 0. Itu kena ingat. Minimum, maksimum semua sama. Okay. Jadi saya cari apa? T. Kita just buat simple je. Terus 1 over 2 14 minus T equal to 0. Ya, kita akan dapat kat sini 14 minus T equal to 0. T equal to 14. Okay. Kalau nak letak unit, letak degree. Tak ada masalah. Okay. Kemudian B dia. Apa B dia? Dia tulis apa? B, given that theta 25 when T equal to 8. B dia dah melibatkan integration dah. Theta equal to 25 and T equal to 8. Itu. Find the maximum value of theta. Kan? Jadi, dia nak cari maximum value of theta. Kita tak ada theta kat sini. Nampak? Kita tak ada theta. Sebab tu kena faham kita dia. Sebab tu soalan ni jadi kebat. Ada pelajar theta tak ada. Kena ingatlah formula kita kalau macam ni. Jadi kat sini kita gunakan apa? Theta is equal to integration d theta dt. Dia sama dia, kita menghubung kait saja. Okey? Hubung kait. Kita akan dapat kat sini cerita dia, terus kita buat. Jadi theta equal to integration 1 over 2 14 minus t. Okay. Cuma yang kat sini kita bolehlah, kalau kamu expand pun senang. Kalau boleh expand pun boleh expand. Kalau tak nak expand pun tak apa. Contoh kalau nak expand boleh. Kita akan dapat 7 minus t over 2. Integration. Jadi theta kita akan dapat 7 t minus dengan t square over 4 plus c. Okay. Jadi kita tak ada C pada dia bagi dua ni. Dia bagi dua ni, kita kena cari C kita. Jadi theta kita adalah 25. T kita 8, 7, 8 minus 8 squared divided by 4 plus C. Oh, ini besar nombor dia. Kira kejap. Okay. Negatif 15. Kan? C negatif 15. Jadi equation kita theta is equal to 7t minus t square over 4 minus 15. Okay. Tak jawab soalan lagi ni. Tengok. Kita tak jawab soalan lagi. Sebab soalan tanya apa? Soalan tanya find the maximum value of theta. Maximum value of theta, kita kena masukkan nilai t when theta is max. Ini. Jangan salah masuk. Kena masuk yang ni. Okay. Jadi theta max is equal to 7, 14 minus
14 square over 4 minus 15. Baru dapat theta max. Dapat 34 degree. Boleh? Boleh ikut ke? Helmi, boleh Yang ni soalan hot ni. Okey, Helmi? Okey, kita masuk nombor 20. Nombor 20. Nombor 20 pun dia dah ada kait. Dia sebenarnya soalan dia banyak kan. Dia kaitkan dengan differentiation. Kan? Sebab integration adalah dia punya apa? Dia punya pelengkap, dia punya apa? Lawan kepada differentiation. So nombor 20. Nombor 20 soalan dia apa? Dia bagi gradient function of the curve. Senang. dy dx sama dengan 3x squared plus x minus 2. Given that the curve pass through point. The point 2, 5. Okay. Find equation of the curve. Direct equation. Direct equation. Jadi A direct equation. Jadi Y equal to equation of the curve equation. 3x square plus x minus 2. Senang. Terus dapat 3x cube divide by 3 plus x squared over 2 minus 2x plus c. Terus kita dapat kat sini. Masukkan saja 5 2 kuasa 3 2 kuasa 2 per 2 tolak 2 tambah C. Sini kita akan dapat, ini apa? 8. 8 campur 2, 10. 10 tolak 4, 6. Jadi C equal to negative 1. Dan kita akan dapat equation of the curve kita. Y equal to x cube plus x squared over 2 minus 2x minus 1. Itu kita punya equation of the curve. Okay. Soalan B dia. Yang ni best. Soalan B dia tanya apa? The coordinate of turning point of the curve. Coordinate of turning point. Dia minta coordinate x, y of turning point. Okay. And determine whether each turning point is a maximum or minimum. First kali kita cari turning point dulu. Turning point apa formula kita tadi? Turning point maksudnya dy dx equal to 0. Okay. Jadi bila kita dapat ni, kita akan masukkan ke situ 3x squared plus x minus 2 equal to 0. Ini kuadratik, kita boleh factorizekan. Bila kita factorizekan dia, pakai kalkulator je. Negative 1 dengan 2/3. Tapi kita tak jawab soalan lagi. Sebab soalan minta
turning point. Nampak? Sebab tu saya tulis ni. Point kena ada koordinat. Koordinat kena ada X, kena ada Y. Kita baru dapat X. So, dia ada kaitan dengan yang ini. Nampak? Jadi kita dapat koordinat pertama, -1. Kita kena cari Y dia. Yang kedua, 2/3 pun kena cari Y dia. Kan? Ambil, substitute dia ke dalam ni. Guna kalkulator saja terus. Kan? Oh, 1/2. Wow. Apa ya? -49/27. Betul ke ni? Okay. And then question dia tanya apa? Determine whether each of turning point ni maximum or minimum. Dia sudah tentukan minimum maksimum. Yang ni nak tentukan dia ada kaedah yang terbaik, kita kena buat ni. D square Y dx square. Kita panggil dia second derivative. Kamu kena bezakan kali kedua. Jadi kita akan dapat second derivative, kita akan dapat 3x 6x 6x plus 1. Kat situ. Jadi kita hanya perlu masukkan yang ini. Okey, masukkan x saja. Untuk yang ini kita akan dapat masukkan -1, x equal to -1. Dia akan jadi 6 -1 plus 1 equal to -5. Jadi negatif maksudnya apa? Maksimum. Kalau negatif, maksimum. Kalau positif, minimum. Okey. Jadi kat sini kita masukkan 6 2/3 plus 1. Kamu tengok kat sini kita akan dapat 5. Jadi kat sini adalah minimum. Yang ini koordinat minimum, ini koordinat maksimum. Boleh Okey. Itu kaedah, kita pakai kaedah second derivative. Satu lagi boleh congak. Boleh congak. Kita nak tahu minimum maksimum. Kamu tengok Y pun boleh. Tapi ini kita saya panggil dia 80% correct. Kan? Kita agak-agak. Kita tengok Y lah. Tengok Y. Sebab Y ni menentukan siapa atas, siapa bawah. Okey, contoh yang ini lagi besar pada ni. Maksudnya ini atas, ini bawah. Jadi yang atas akan jadi maksimum, yang bawah akan jadi minimum. Boleh juga. Kan? Kalau macam tu. Cuma dia tak proper sangatlah. Sebab kita ada cara yang sebenar, iaitu kena buat second derivative. Okey? Dia dah masuk, dia dah ulang sampai apa? Differentiation ni yang sampai sini yang kadang-kadang sangkut sikit-sikit kan? Okey? Boleh, Mi? Boleh Okey, kamu try buat 21. 21 dia soalan dah repeat tau. Dia dah repeat. Maksudnya 21 ni kita dah, soalan yang bentuk macam ni kita dah pernah buat. Cuma saya tak ingat nombor apa tadi. Kita dah pernah buat lebih kurang nombor 18 kot. 21. Okey, cuba kamu try 21 tengok. Okay. Try tengok. Gradient function
px cube plus x square tangent to the curve at point parallel to the straight line find B equation of the curve. Okay, try. Okay, kita tengok. Soalan pertama dia minta nilai P kan. Nilai P sama yang tadilah. Kalau kamu tengok tangent, dia kata parallel. Bila parallel apa? M dia yang parallel. M tangent kita, M tangent ni parallel dengan M yang ini. M yang ini adalah apa? Y equal to negative X plus 3. Jadi M dia equal to apa? Negative 1. Jadi parallel maksudnya M tangent kita sama dengan negative 1. Siapa M tangent? M tangent adalah dy dx. Jadi kat situ kita akan dapat kat situ px cube plus x squared is equal to negative 1 pada ketika x pun negative 1. Jadi kita masuk p negative 1 cube plus negative 1 squared equal to negative 1 kat sini. Sini kita akan dapat negative P plus 1 equal to negative 1. Kita akan dapat negative P equal to negative 2. P equal to 2. Okay. Ini dah dapat equation of the curve senang. Dia susah kat situ je. Equation of the curve senang. Itu y equal to integration. P kita dah ada 2x cube plus x squared. Okay, dah boleh dapat kat sini 2x 4 divide by 4 plus x cube divide by 3 plus c. Masukkan saja koordinat kita. Itu kat sini kita masuk y negative 7 over 6 equal to, ini boleh potong tinggal 2. X kita negative 1 divide by 2 plus negative 1 cube divide by 3 plus c. Jadi kita akan dapat kat sini negative 7 over 6. Yang ini 1 over 2 minus 1 over 3. 1 over 2 minus 1 over 3. Akan jadi 1 over 6. Plus C. Jadi C kita akan dapat kat situ. Negative 8 over 6. Negative 4 over 3. Okay. Jadi kita dapat equation kita. Y equal to X power by 4 divided by 2 plus X cube divided by 3 minus 4 over 3. Okay. Ada masalah. Question number 22. Kita masuk 22 terus. Okay. Saya target saya memang nak habiskan indefinite integral lah ini. Kan? Jadi nanti kita boleh sambung pula definite. Okay, 22. The gradient function of the curve is, ni senang sebab dia pun bagi ni. Kalau dia faham ni senang soalan dia. 3x squared minus 4x and the curve pass through, ada point lagi. Negative 2. Yang ni soalan dia target lebih kurang macam ni lah soalan SPM. SPM simulated kat sini. Find equation of the curve. A, easy. Equation
of the curve. Okay, formula kita apa? Y equal to integration dy dx. Terus kita buat kat situ. Integrate 3x squared minus 4x. Terus jadi 3x cube divided by 3 minus 4x squared divided by 2 plus c. Y simplify. Kita dapat y equal to x cube minus 2x squared plus c. Itu masukkan koordinat. Y kita negative 2 equal to negative 1 cube minus 2 negative 1 squared plus c. Negative 1, negative 2. Jadi kita akan dapat kat sini 1. Jadi equation kita y equal to x cube minus 2x squared plus 1. Siap. Equation of the curve maksudnya saya target hari ni kamu memang dah masuk dah, boleh buat lah. Any question about equation of the curve kamu boleh jawab. InsyaAllah. Okay. B. The coordinate of turning point. Oh, ini kita dah buat dah soalan ni. Kan? Dia macam dejavu. And coordinate of turning point of the curve. Dia tu whether turning point maximum or minimum. Turning point. B. Apa turning point? Turning point adalah dy dx equal to 0. Turning point. This one. Jadi 3x squared minus 4x equal to 0. Jadi kita akan dapat kat sini x equal to 0 and x equal to apa ni? 4/3. Tapi sebab itulah, sebab dia nak point. Bila dia nak point tu, kita kena dapatkan koordinat kosong. Ya, ini senang. Kosong tinggal 1. Seorang dia. 4/3. Aduh. Kepecahan saja dia bagi. Fikir sekejap Negative 5/27. Negative 5/27. Okay. Kalau ikut cara congak kita ni, kalau kita tengok, confirm yang ini kita akan jadi maksimum. Yang ini akan jadi minimum. Sebab apa? Kita tengok Y. Ni atas, di bawah. Kan? Kalau kamu nak buat yang second derivative, boleh juga. Kan? Dia terpulang. Jadi kalau soalan macam ni, dia soalan dalam soalan ni, kita last kita buat macam ni pun tak apa dah. Sebab dia tak boleh bagi markah banyak sangat ni. Banyak kita buat ni. Paling dahsyat pun saya rasa markah ni dalam lebih kurang 4 ataupun 5 markah saja. Okay. Boleh Ilmi? Okay. Risau juga ni. Tengok ni. Kamu sekolah mana Ilmi? MRSM Tunggal. MRSM? Tunggal Bagus. Dekat Melaka. Oh, Melaka. Yasin ke? Yasin. Okay. Nombor 23. Okay. Given that dy dx equal to 2x plus 4 and y equal to 7 and x equal to 1. Soalan ni pun dejavu kan. Dia bila dah biasa, dah banyak buat latihan. Setiap soalan kita akan, saya dah pernah buat. Okay. Express y in term of x. Express y. Dah. Jadi maksudnya y equal to integration dy dx. Jadi kita akan dapat integration 2x plus 4. 2x squared
divide by 2 plus 4x plus c. Kalau dalam exam macam ni seronok ni. Kan? Maksudnya kamu sebelum sehari sebelum exam, kamu tengok buat latihan. Itu exam masuk. Oh, seronok. Okay. Masukkan y kita 7. X kita 1 squared plus 4. 1 plus c. Kita akan dapat situ 5. Jadi c equal to 2. Jadi equation of the curve kita is y equal to x squared plus 4x plus 2. Okay. Oh, bila dah pernah ni dia MAT ni yang pertama moral tu, Dia tengok soalan, macam mana buat? Tu moral kita naik. Itu kita buat laju lah. Okay, takat nombor senang-senang laju ke otak kira. Cuma tak pernah tengok soalan tu. Padahal soalan ni hot ni. Mungkin B dia. Find the value of x such that dia bagi x square d2y dx squared plus x minus 1. Dah macam soalan metrik. Plus y plus 3 equal to 0. Dulu saya jumpa soalan ni masa saya belajar dekat matriculation. Kan? Dulu. Jumpa soalan macam ni. Okay. Jadi soalan dia saya cari apa ni? Find the value of x. Kan? Jadi kita hanya perlu substitute. Berapa banyak nak substitute? Okay, kita tengok. First kali kita cari dulu. D 2y dx squared equal to 2. Nampak? Sekarang kita dah ada ni, kita dah ada ni, kita dah ada apa lagi dia nak? Y. Okey, ni kita dah ada. Sekarang kita dah bisa substitute. Panjang. Panjang ni. Ni saya tulis sini dulu nak padam. Okey, jom substitute. X square. Nah, masuk. 2. Pendek je. Tambah dengan x minus 1. Masuk. 2x tambah 4. Okey, plus y. Y panjang sikit masuk. X square plus 4x plus 2. Sambung. Plus 3 equal to 0. Habis masuk. Expand. 2x squared. Yang ini plus 2x squared. 4 tolak 2. Berapa 4 tolak 2? 4 tolak 2. 2 lah. Okay. Minus 4. Plus x square plus 4x plus 5. Okay, jadikan kuadratik. 2, 4, 5. X 2, 6. Numbers 1 equal to 0. Rasa je panjang. Mula-mula je. Okay. Soalan dia, kita dah boleh factorize. X equal to negative 0.2, X equal to 1. Okay, soalan dia nak apa? Find the values of X. Dah settle. Boleh? Elmi? Boleh. Okay, last question. Sure, kamu try. 24. Kasih habis. Itu biasanya kalau kamu tengok, kalau kamu ingat semua ni seminit tak sampai buat tu. Nombor 24 tu. Kamu buat sekejap je. Cing, dah siap.
A curve has a gradient function. Given that the minimum point of the curve. Oh. Find A, the value of H, and B, Y-intercept. Okey, saya rasa ni senang je. Cuba. Cikgu. Okey, dah. Ada. Okey, setelah. Senang kan? H. Minimum point. Yes. dy dx equal to 0. Terus boleh buat dah kat sini. Okey, jadi H x minus 9 equal to 0. X dia bagi 3. Jadi kat sini 3H minus 9 equal to 0. Jadi H akan dapat 3. Okey, easy kan? Yang kedua apa? Y-intercept. Jadi kena buat Y integration dy dx. Jadi kita akan dapat kat situ berapa? 3 integration 3x minus 9. Kita akan dapat 3x squared divided by 2 minus 9x plus c. Soalan ni nak c je. Kan? Okay. Masukkan koordinat kita. Negative 4 equal to 3. 3 squared divided by 2 minus 9. 3 plus C. Jadi kita akan dapat kat situ berapa? One over two. Dapat 1 over 2 ke? Tell me. Kamu dapat berapa tadi? 9.5. 9.5. Oh, kenapa saya dapat 1 over 2? Oh, ni salah kira. Aduh, sorry. Betul. Saya buat 2 tadi. 27. Okey. So. 9.5. Okey, boleh help me eh? Banyak juga ni.
Berderet soalan ni. Settle. Jadi nanti kamu tengoklah pula untuk next kita punya kelas kita akan masuk definite integral pula kan. Integral pun banyak ni sampai mungkin boleh masuk application sekali lah. Nanti saya akan sebab exercise untuk application saya tak bagi lagi. Nanti saya bagi kamu exercise untuk integration. Okay. Dia saya tertinggal exercise untuk application ni. Application saya tertinggal. Boleh. Tapi saya rasa untuk definite pun panjang cerita dia. Untuk definite. Okay. Bila kita next class apa? Bila? 20? Semua tak ingat. Hari Sabtu. Sabtu kan? Ya, cikgu. Ya, okey. Jadi sampai kita jumpa lagi satu. Okey. Ada soalan ke? Macam mana Helmi? Boleh? Tak ada, cikgu. Boleh. Kalau kamu tengah buat latihan, kamu sangkut, kamu WhatsApp saya je. Okey? Baik. Jadi kita jumpa lagi. Sampai jumpa lagi hari Sabtu ni insya-Allah. Semoga kita diberikan umur yang panjang dapat jumpa lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Helmi. Terima kasih, cikgu. Sama.